Pilihan raya bulan 6 Yalah, kita tahulah kita ni bila datang bulan puasa, bila datang hari raya, produktiviti kita menurun. Tapi yalah, kena decide awal lah kan? Kalau tak decide awal, agak sukar untuk si nak menang. Ada yang tanya, kenapa UMNO kena lead? Again, saya kata tadi, kita kena be realistic dalam peperangan kita. Kita kena tahu macam mana nak bagi resources kita. Kita kena tahu macam mana nak guna resources kita. Dan kita kena faham di mana kita ada kekuatan dan di mana kita ada kelemahan. Amplifykan kawasan yang kita ada kekuatan, di mana kita ada kekuatan, amplifykan kekuatan tersebut. Di mana kawasan kita ada kelemahan, kita tahu bahawa rakan kita ada kelebihan kat situ, amplifykan kekuatan dia. Jangan dalam pada itu kita pun nak bersaing juga dengan dia dalam keadaan kita tahu kita tak ada kekuatan. Jadi di situ kita akan buang resources kita. So lebih baik di 3 negeri tersebut buat masa ini UMNO lead. Next PRU nak lawan, itu cerita lain. Tapi UMNO lead sebab kita bercita nak memenangi, sekurang-kurangnya kalau tidak menang di 3 negeri tersebut pun kita boleh pecahkan majoriti. Dan dalam keadaan tempoh yang ada sekarang ni tuan-tuan, kita kata PAS sendiri di Kelantan ada kemungkinan berpecah kalau sekiranya satu perkara yang UMNO berjaya lakukan. Apa dia? UMNO berjaya tarik keluar pimpinan-pimpinan PAS yang kuat di dalam negeri Kelantan untuk menyokong UMNO. Terutama mereka yang masih pro kepada kesatuan di antara PAS dan juga UMNO, di mana Hadi menentang tentang perkara tersebut. Benda ini yang cuba dilakukan oleh PAS di Kelantan apabila dia ambil Anwar Musa. Tetapi masalahnya Anwar Musa bukanlah elemen yang sangat kuat di dalam menentukan kemenangan, sebab sekarang ini yang berkuasa adalah adalah PAS di Kelantan. Bila ada contohnya dimainkan sentimen-sentimen tertentu di Kelantan, yang saya takkan cerita itu strategi lah, maka berkemungkinan kalau tak menang pun itu boleh memecahkan PAS before the next PRU. Strategi ni ada benda kita tak boleh cerita kan, tapi ada. Terengganu pula, isunya ada di kalangan pimpinan PAS Terengganu sekarang ini berkemungkinan terpalit dengan kes-kes rasuah. Jadi benda itu sekarang ini menjadi dilema sama ada akan dipertandingkan lagi atau tidak, dan kalau tidak dipertandingkan, adakah itu akan meninggalkan kesan yang amat besar kepada pimpinan negeri Terengganu. Sebab benda ini akan membawa perpecahan yang agak besar juga di dalam pimpinan negeri Terengganu, terutamanya sebelum menghadapi pilihan raya yang akan berlaku. And that is why saya kata kenapa Bersatu dan juga PAS sekarang ini berada dalam dilema untuk mereka nak bersekali. Simple je tuan-tuan. Bersatu di dalam 6 negeri tersebut akan mempunyai kedudukan yang paling kecil dan kerdil. Bersatu di Kelantan, Terengganu, obviously mereka akan disisihkan. Paling kurang pun dia akan dapat 1-2 kerusi saja. Bukanlah 1-2 kerusi, mungkin kuranglah daripada apa yang sepatutnya. Tetapi kerusi yang dimenangi itu pun agak payah. Dan mereka akan diletak di kubu kuat UMNO, di mana mereka tahu suka mereka nak menang di kawasan-kawasan tersebut. Sementara itu begitu juga bakal terjadi di Kedah. Persoalan sekarang ini, pertikaian yang berlaku, Bersatu kata bahawa mereka tak nak kerusi di mana mereka akan confirm kalah. Mereka akan confirm kalah. Jadi mereka sekarang ini nak juga kerusi di mana mereka menang. Sebagaimana juga ura-ura di mana UMNO nak kerusi menang di Negeri Sembilan. So of course, sebagai parti, masing-masing nak menang. Dan masing-masing nak kerusi yang menang. Tetapi perpecahan itu lebih besar apabila kedua-dua parti iaitu PAS dan juga Bersatu menghadapi masalah daripada segi keuangan untuk nak menghadapi pilihan raya yang akan berlaku tidak lama lagi. Benda itu sebenarnya yang menjadi pertikaian sekarang ini, dan ada ura-ura kemungkinan sebenarnya bahawa kerajaan sekarang ini, kerajaan PAS sekarang ini nak kena memikirkan kelangsungan mereka. Kena memikirkan kelangsungan mereka sama ada nak bersama dengan Perikatan Nasional atau terpaksa memutuskan hubungan dengan Perikatan Nasional dan bersama dengan kerajaan perpaduan yang ada. Kes demi kes sedang melanda mereka. Belum ada lagi dakwaan terhadap pemimpin PAS, tetapi bukan bermakna kes itu tidak ada. Kan? Bukan bermakna kes itu tidak ada. Dan terbaru dakwaan LGBT, jadi PAS mohon batal saman fitnah oleh Mujahid. PAS memfailkan permohonan untuk membatalkan saman fitnah naib Ketua Amanah Mujahid terhadap parti pembangkang itu. Peguam bekas ahli Parlimen Pemerintah Nur Azmi Zakaria mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa PAS memohon untuk membatalkan tindakan sivil itu tanpa mendengar meritnya pada perbicaraan penuh.
Kata Peguam, Mahkamah Tinggi menetapkan 21 Jun depan untuk pendengaran permohonan setelah mengusungkan tarikh pendengaran. Nur Azmi berkata permohonan itu didengar di hadapan Hakim Syahrir Muhammad Saleh pada 21 Jun ini. Pada 15 Disember, Mujahid mengheret PAS ke mahkamah dengan mendakwa PAS dengan niat jahat telah menjatuhkan maruah, mengaibkan dan menfitnahnya dengan membuat atau menerbitkan kenyataan fitnah di satu ruangan status Facebook parti itu. Mujahid berkata kenyataan fitnah itu antaranya bermaksud dia membenarkan, menyokong atau menerima khususnya yang beragama Islam terlibat aktiviti LGBT dan perzinaan. Dia mendakwa PAS pada 16 Oktober dengan niat jahat telah menjatuhkan maruah dalam mengaibkan dan memfitnahnya. Mujahid berkata kenyataan fitnah itu antaranya bermaksud beliau membenarkan, menyokong atau menerima masyarakat dalam perzinaan. Okey. Menurut Mujahid, kenyataan itu menyebabkan dia mengalami tekanan persaudaraan setelah merosakkan perwatakan nilai moral pegangan agama, kutuban dan sebagainya. Okey. Selain itu, beliau memohon satu perintah supaya PAS menarik balik serta memadam kenyataan fitnah dan gambar berlantip itu dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman, selain memohon ganti rugi am, teladan dan teruk. Menerusi pernyataan pembelaan, PAS mendakwa pernyataan tuntutan pelatif adalah cacat dan tidak sah kerana pelatif gagal menamakan pelaku kesalahan yang mempunyai kawalan serta melakukan penerbitan bagi artikel berkenaan. PAS yang diwakili Setiausaha Agong memfailkan permohonan itu menerusi tuan. Okey, saya dah agak ada guna defend tu. Baik, di dalam saman defamation, di dalam saman fitnah, tuan-tuan, pada dulu ni cerita dulu. Kita tidak boleh saman fitnah kita hanya boleh saman fitnah terhadap individu. Zaman dulu ni sebelum ada kes baru terutama sekarang ni masih juga I think di UK masih pakai. Kita tak boleh saman syarikat, kita tak boleh saman parti politik. Kenapa? Kerana mereka ni nameless, faceless. Dia tak ada nama, kita tak tahu siapa. So kita tak boleh saman satu entiti. Kita boleh saman individu tetapi kita tak boleh saman entiti. Namun begitu, perkara ini tidak berlaku di Malaysia. Di Malaysia dia different. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kes Hadi saman Claire Russell Brown tu di UK tu gagal? Kerana mereka tahu Claire sebut pasal PAS, tapi yang datang saman Hadi. Jadi benda itu tak kena. Dan di UK, selain daripada individu tak boleh nak saman, parti politik tak boleh nak saman, company tak boleh saman. Tapi di Malaysia boleh. So dia nak guna excuse tu. Dia kata bahawa sekarang ini dia tak boleh namakan siapa yang tulis benda tu. Tuan-tuan, dengan defend dia tadi, dia kata apa? Dia Mujahid tak boleh namakan siapa yang tulis benda tu. Tapi dia tak pernah menafikan benda itu ditulis. Akhirnya kita kata, siapa menulis benda tu tak penting. Dia keluar dalam laman rasmi Facebook PAS. Dia nak guna defend bahawa bukan pimpinan PAS yang tulis. Ada someone yang dia tak berjaya namakan. So therefore, disebabkan tak berjaya namakan, dia tak boleh nak saman. Dia tak boleh kaitkan dengan PAS. Well, kita tengoklah keputusan 21 Jun ni, hakim kata apa. So kalau hakim kata sebaliknya, it's going to create a new cost juga kepada undang-undang defamation dalam negara kita lah. Di mana parti politik tidak boleh disaman. Tapi kalau biasanya memang boleh disaman. Dan siapa yang boleh kena saman? Kalau dalam company, board of directors. Tapi kalau dalam parti politik, dia punya pimpinan tertinggi lah. Tetapi parti tu yang kena bayar kalau sekiranya menang. Tuan-tuan, simple je. Kalau PAS tak nak benda ni, dia kena minta maaf lah. Tapi kenapa PAS tak nak minta maaf terhadap Mujahid? Fitnah yang telah disebarkan itu dah berlaku. Saya ulang. Fitnah yang telah disebarkan itu sudah berlaku. Sudah disambut. Sudah disebarkan oleh orang lain dengan sharing, dengan percaya kepada fitnah tersebut. Irregardless of siapa yang menulis. Dan perkara tersebut tidak pernah dipadam atau dimohon maaf oleh pimpinan PAS di dalam Facebook itu. By default, itu sendiri sebenarnya adalah satu kesalahan yang sebenarnya, bukan kesalahan undang-undang lah, tapi dari segi agama itu sendiri adalah satu kesalahan. Adalah satu kesalahan. Siapa yang berani kata kat saya benda itu bukan kesalahan, tuan-tuan? Siapa yang berani kata kat saya benda itu bukan fitnah? Kalau betul, tuan-tuan tulis kat komen, Wallahi itu bukan fitnah. Cuba tulis, siapa berani? Saya nak tengok. Fake account tak fake account? Sebab bila kau dah kata Wallahi, maksudnya kau dengan Allah dah.
kan. So akhirnya saya kata dia membawa kepada jalan yang amat jauh untuk kita nak menghadapi kumpulan yang macam ni. Yang masa awal saya kata tadi tu, kumpulan yang tak takut dengan fitnah, kumpulan yang tak takut dengan membawa agama dan dipercayai oleh mereka yang jahil. Ni, yang percaya kepada fitnah PAS ni orang jahil, tuan-tuan. Orang yang beragama, orang yang punya ilmu dalam agama, dia tak akan percaya. Orang yang ada ilmu dalam agama, dia tak akan percaya benda ni. Tetapi mereka yang jahil ni yang akan terima. Dan mereka yang jahil ni lah yang akan memperjuangkan dengan mengkhizir buta apa yang salah, walaupun benda itu benar-benar salah. Saya cerita tentang kes Zahid Hamidi ni, kes apa orang kata, Mujahid. Saya nak bawa tuan-tuan berkenaan dengan pengampunan diraja dululah. Kecoh baru-baru ni dua perkara. Pertama, Zahid kata dia nak membuat representasi supaya kes dia digugurkan. Adalah seorang mamat ni dalam Facebook, dia duk kata, tengok Ismurdi, kerajaan sekarang ni cuba nak menggugurkan kes Zahid. Saya kata kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda bodoh ni saya nak reply dia, bagi saya macam, kau tu tak tahu apa-apa kan, undang-undang proses pun tak tahu, tiba-tiba nak pergi tuduh seorang barang. Pertama tuan-tuan, jangan kata Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin pun lepas ni akan buat representasi, si Wan Saiful Wanjan pun akan buat representasi. Semua dia orang akan ada hak untuk membuat representasi. Saya pun dah buat representasi. Memang kita semua akan buat representasi. Itu hak di dalam undang-undang. At any stage boleh buat representasi. Setuju atau tak setuju itu bergantung kepada DPP yang menentukan sama ada nak terima atau tidak. Public prosecutor nak terima atau tidak, itu terpulang kepada mereka. Tetapi hak dia nak buat representasi, itu hak dia. Itu jawapan pendek saya boleh bagi. Saya nak kata macam mana, itu jawapan pendeknya. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan pengampunan diraja. Saya tersilap kata itu, betul. Saya betulkan. Kalau saya ni tuan-tuan, kalau saya silap, saya kata saya silap. Lepas saya baca peraturan penjara, peraturan penjara, baru saya nampak, okey, memang ada kaedah di mana permohonan pengampunan tu, royal pardon itu boleh dibuat sebaik saja anda didapati bersalah oleh mahkamah yang paling tinggi. Dan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk nak mengampunkan itu di bawah perkara 42. Kuasa pengampunan Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh mahkamah tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan Raja atau di-Pertuan Negeri Suatu berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkaitan dengan segala kesalahan. So maksudnya daripada segi kuasa, kita tidak menafikan Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk nak nak memberikan ataupun nak memberikan keampunan ataupun royal pardon lah, petition pengampunan atau memberikan royal pardon kepada sesiapa saja. Dan saya bawakan tuan-tuan ada satu leaflet bagaimana pengampunan diraja itu boleh lakukan. Siapa yang boleh membuat pengampunan, petition pengampunan di bawah perkara 42 perlembagaan, banduan boleh, ahli keluarga boleh, peguam boleh. Tapi jabatan penjara tak boleh. Namun di bawah peraturan 54, jabatan penjara boleh, peraturan 113 semua boleh, peraturan 114 semua boleh. Jadi saya tengok tadi peraturan 113, petition dan aduan, seseorang banduan boleh membuat petition kepada Yang di-Pertuan Agong atau Raja Negeri, Yang di-Pertuan Negeri mengikut mana-mana yang berkenaan mengenai perkara sabitan atau hukumannya sekali dengan segera yang dilaksanakan selepas sabitannya. Dan petition yang demikian, yang kedua hendaklah dibenarkan, mengenai selepas sabitannya. Okey. Mengenai perkara sabitan atau hukuman sekali dengan seberapa segera yang boleh dilaksanakan selepas sabitannya. Maksudnya lepas dia kena jatuh sabitan, maka segera itu dia boleh memohon pengampunan. Dan petition sedemikian, yang kedua hendaklah dibenarkan apabila seseorang banduan telah menyempurnakan 3 tahun dari tarikh sabitan, dan sesudah itu petition sedemikian hendaklah diberikan pada lat tempoh 2 tahun. Erti kata apa tuan-tuan? Untuk petition yang pertama, selesai saja sabitan, dia terus boleh membuat petition meminta pengampunan. Namun kalau sekiranya petition itu ditolak, maka beliau mempunyai tempoh 3 tahun lagi. The next 3 years barulah boleh dia memohon untuk nak meminta pengampunan diraja. Itu pun provided hukuman dia melebihi 7 tahun ke 5 tahun ke 7 tahun macam tu. Itu adalah peraturan penjara yang saya sebut dengan tadi.
So ada yang minta supaya yang Anwar Ibrahim recuse himself, menarik diri daripada menjadi pengurusi kepada lembaga pengampunan. Again, pengurusi lembaga pengampunan tidak mempunyai hak untuk mengampunkan. Pengurusi ataupun ahli lembaga pengampunan hanya boleh merekomendasikan, melihat prosedur cukup, recommend, ampun tak ampun kepada Yang di-Pertuan Agong. Hujungnya, perkara 42 telah jelas menyatakan bahawa itu adalah terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik. Habis kat situ. Perlembagaan pun kita dah tengok, lampiran tu kena tengok, dan sebagainya lah. Okey, hari tu saya menyebut tentang poster boy. Siapa bakal poster boy kepada UMNO, pada PH dan juga BN di di Kedah, terutama di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. Kalau sekiranya mereka nak memenangi pilihan raya kali ini, mereka perlu ada poster boy. Dan perkara ini ditanya oleh wartawan kepada pimpinan Kedah berkenaan dengan perkara ini. Baik, kita tengok ulasan saya. Bagi saya still 3-3. Okey. Bagi saya still 3-3. Okey. Penang, Selangor Negeri Sembilan, again PH campur Barisan Nasional. 3 lagi dimenangi oleh Perikatan Nasional. Okey. Namun Kedah itu mengapa kepada Okey. Kedah tu still bagi saya sentimen kepada PRU itu masih ada. Okey. Cuma persoalan dia sama ada boleh menang besar atau tidak. Dan yang kedua bagi saya adalah leadership di Kedah itu sendiri. 3 negeri ini, Kelantan, Terengganu dan Kedah, kalau untuk PRN ini perlu dikepalai oleh UMNO. Ini pendapat peribadi saya. Dikepalai oleh maksudnya pilihan raya negeri kali ini UMNO kena mendahului dan kena namakan siapa bakal menteri besar di negeri-negeri tersebut sekiranya mereka memenangi negeri tersebut. Dan itu akan jadi poster boy. Tanpa ada poster boy yang kukuh, yang kuat, yang boleh orang kata apa, sekufu lah dengan menteri besar Kedah for example yang ada dan juga negeri-negeri lain ni, dan akan ada problem. Sama juga Perikatan Nasional, even di Selangor sekalipun kena decide siapa poster boy-nya untuk nak memenangi negeri Selangor, Negeri Sembilan dan sebagainya. Okey. So soalan ni juga bila ditanya siapa poster boy di Kedah, BN Kedah, belum dibincangkan lagi menurut Mahfuz. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kedah masih belum memutuskan individu daripada gabungan mana yang diangkat sebagai calon menteri besar sekiranya memenangi pilihan raya negeri jangka tidak lama lagi. Pengerusi bersama Majlis Pimpinan Paduan Negeri Kedah, Datuk Mahfuz Omar berkata, perkara itu juga belum dibincangkan oleh mana-mana pihak dan keputusan mengenainya hanya akan dapat ditentukan setelah selesai rundingan pengagihan kerusi. Dalam memutuskan hal itu, katanya penilaian kepimpinan kedua-dua gabungan perlu diambil kira. Kalau tanya BN, tentu mereka nak jadi menteri besar, dan kalau tanya kami, pasti kami beri jawapan yang sama. Jadi perkara itu akan dimuatkan setelah rundingan selesai. Sebelum ini, Pengarah Komunikasi Parti Amanah Khalid Samad memaklumkan PH lebih cenderung untuk membiarkan BN menerusi kerajaan negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu sebagai menteri besar sekiranya menang dalam PRU yang datang. Perkara sama turut disuarakan oleh Timbalan Ketua Penerangan Chua Wee Kiat semalam yang mendakwa PH berkemungkinan memberi laluan kepada calon UMNO dalam usaha menawan 3 negeri tersebut. PRN tidak melalui lagi. Saya tak tahu bila Chua Wee Kiat cakap, saya yang cakap, tapi tak tahulah, mungkin Chua Wee Kiat cakap dalam program lain. Sementara itu, Mahfuz dan juga pengurusi PH berkata mesyuarat pengagihan kerusi belum berlangsung kerana kedua-dua pihak baru saja membentuk pasukan bagi tujuan itu. Okay.